Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami dan saya teringat ada satu ketika saya bersama dengan seorang warga negara Jerman. Beliau datang bertemu dengan saya ketika itu mengadu tentang perihal rakyat Malaysia yang suka sangat membazir air dan mencemarkan alam. Saya kata kenapa? Dia kata rakyat Malaysia saya tak faham kenapa suka sangat basuh kereta. Air itu dia biarkan macam tu. Lepas tu curah je minyak ke apa dalam longkang. Beliau kata di sana di negara beliau dia sangat-sangat mementingkan air. Sebab apa? Sumber air sangatlah sukar untuk didapati. Sebab rakyat Malaysia perlu menghargai sumber air. Dan bercakap tentang sumber air ni bersama kami ialah pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna SPAN, SPAN. Jadi bersama saya adalah Encik Syahir Adnan yang akan berbicara tentang pelestarian sumber air bersih, tanggungjawab bersama insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muda belia sungguhlah sahabat kita ni. Jadi kita semua maklum bahawasanya SPAN ataupun Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ni sangat penting peranannya dalam negara. Contoh seperti baru-baru ni ada insiden di Sungai Gong, pencemaran sumber air. Jadi bila ada kehadiran Abang Long kita hadir, SPAN dah hadir, rasa work dah ada, lega. Big boss atau big brother kita dah sampai, boleh kasih settle lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi sebelum kita nak merujuk pada kes-kes yang tertentu, boleh tak kita nak war-warkan kepada para penonton semua sekarang ni, apa sebenarnya peranan dan fungsi serta tanggungjawab SPAN ni sebenarnya? Baiklah, SPAN adalah sebuah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara di mana kita mengawal selia air dan juga pembentungan di semenanjung Malaysia, termasuklah di wilayah Persekutuan Labuan. Dan kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab kita ini berdasarkan akta yang termaktub di dalam perlembagaan kita yang dinamakan Akta Industri Air Negara 2006 ataupun Akta 655. Dan SPAN tidak mengawal selia air di Sabah dan Sarawak kerana berlainan akta di negeri tersebut. Dan SPAN juga sebenarnya tidak mengawal sumber air. Ini yang kita perlu berikan perincian kepada rakyat lah. Baik. SPAN tidak mengawal sumber air kerana sumber air ini di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Dan kerajaan negeri perlu memberikan sumber air ini untuk kegiatan pertanian contohnya, untuk alam sekitar. Dan juga yang paling penting untuk sumber air ke loji-loji rawatan air. Jadi dalam erti kata yang mudahnya, SPAN, tanggungjawab SPAN adalah daripada loji rawatan air disalurkan kepada pipe-pipe di rumah pengguna dan juga pembentungan. Dan kita mengawal selia air ini. Dan kita bertanggungjawab sebenarnya juga dalam memastikan kita membantu kerajaan negeri-negeri dalam memastikan memantau paras air di empangan-empangan contohnya apabila berada dalam keadaan terik, panas, cuaca panas, kemarau, kita memantau perkara ini. Dan kita juga bersama-sama dengan Jabatan Alam Sekitar dengan pihak berkuasa tempatan dalam usaha mencegah pencemaran sungai. Dalam erti kata lain, short formnya lah, SPAN ini umpama polis air. Polis air rakyat Malaysia. Jadi kalau siapa yang tidak bertanggungjawab, ada orang-orang yang tak bertanggungjawab terhadap pengguna, SPAN jadi polis dia. Betul. Itu secara ringkasnya. Alhamdulillah, rasa lega ada mempolis kat sini. Jadi biasa kita faham tentang melestarikan ataupun menjaga penggunaan air ni secara berkhidmat. Iaitu Nabi Muhammad SAW juga amat menyarankan supaya kita tidak membazir hatta kita memamai wuduk dalam sungai. Begitu seriusnya Nabi menekankan tentang perihal penjagaan air, penjimatan air. Begitu juga yang telah diperjuangkan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air iaitu Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, juga diperjuangkan oleh Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian. Dan terkini untuk rekod mungkin boleh saya kongsikan pada 2 Oktober lalu, Wabi Menteri pada siaran di laman Facebook beliau memaklumkan bahawa SPAN bakal melaksanakan kempen skala besar-besaran. Awas ya. Dalam mengajak umum untuk membudayakan penggunaan air secara berkhidmat atau menjimatkan air. Bila tu? Macam mana nak laksanakan tu? So kita dalam proses perancangan dan kita sudah mulakan berskala kecil lah buat masa ini. Dan kita berdasarkan kenyataan menteri, memang kita tahun depan kita akan laksanakan secara besar-besaran kempen ini. Dan dari sudut skop yang kecil yang kita telah jalankan, kita melancarkan skim pelabelan produk cekap air. Jadi kita pergi ke produk-produk, kita identify produk-produk ini yang mana kita boleh gunakan, pengguna boleh gunakan untuk jimat air.
Contohnya flush umpamanya. Contohnya flash tandas. So flush tandas kita ada satu produk ini yang di mana biasanya dia akan ada satu butang saja. Dan ada yang terbaru ini dua tiga butang di mana kalau buang air kecil kita tekan yang Butang kecil, buang air besar, butang besar. supaya Jadi, kita boleh menjimatkan air. Betul. Faham. Dan pada masa yang sama kita juga menggunakan media sosial dan juga TV sebenarnya dalam usaha menggerakkan kempen kita. Antara kempen kita adalah kempen jimat air di mana kita menggalakkan orang ramai. Contohnya kalau basuh kereta jangan gunakan hos, siram pokok jangan gunakan hos. Kalau basuh kereta gunalah baldi. Jadi kita berjimat air. Antaranya juga kita apabila kita basuh sayur-sayuran umpamanya, air dari basuhan sayur-sayuran tu boleh digunakan untuk menyiram pokok. Ya. Dan pada masa yang sama kita pun ramai juga antara kita apabila gosok gigi, mandi, sabun, kita Buka masih jari buka segi tu. air je. Jadi perkara tersebut perlu dihentikanlah. Dan yang terbaru berdasarkan aspirasi Yang Berhormat Menteri sendiri, kita akan menjalankan satu kempen di mana kita akan menggunakan air hujan. Malaysia ni kita dapat banyak air hujan. Dan kita akan menggunakan air hujan tersebut untuk kegunaan luar rumah. Jadi kempen tadahan air hujan ini akan dilaksanakan juga. Tadahan air hujan di rumah-rumah. Di rumah-rumah. Baik, alhamdulillah. Dan bila tuan bercakap tu saya teringat juga kadang gegang pun ada juga. Walaupun ambil wuduk di surau, barangkali sekarang dah tak nampak dah situasi sebab Covid kan, semua ambil sembahyang kat rumah. Jadi sikap itulah saya rasa yang akan kita perlu perbaiki. Dan bercakap tentang sikap ni, melihat kepada tuan yang telah dilantik selama 5 bulan ya, yang menjadi sebagai anggota Suruhanjaya SPAN dan melalui jawatan Kuasa Pendidikan dan Perlindungan Pengguna. Jadi tuan rasa setelah tuan tinjau 5 bulan ni, adakah kempen-kempen ni ataupun kesedaran di kalangan pengguna tentang menggunakan air cair berhemat ni pada tahap macam mana? Baikkah atau kurang baikkah kalau dibandingkan dengan negara yang serantau ni? Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju contohnya, tahap kesedaran rakyat mereka adalah sekitar 70-80% tentang penjimatan air alam sekitar. Dan kita buat satu survey di negara kita hanya lebih kurang 30-40% sahaja. Jadi tahapnya agak jauh rendah. Dan kita di SPAN kita bekerjasama dengan agensi-agensi lain dan juga operator-operator air dalam menggerakkan beberapa kempen. Yang pertama adalah kempen jimat air. Yang kedua, kempen memelihara sungai. Dan yang ketiga, memulihara sungai. Jadi 3 perkara ini akan menjadi teras kepada kempen kita. Dan saya ingin memetik satu sepotong ayat Al-Quran, surah Ali Imran, surah Ar-Rum ayat 41. Baik. Yang bermaksud telah berlaku kerosakan di darat dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ianya bukan disebabkan oleh haiwan, bukan disebabkan oleh tumbuhan, tapi disebabkan oleh manusia. Jadi kita akan menggerakkan NGO-NGO dan agensi-agensi. Pihak kementerian juga telah mengumumkan bahawa mereka telah melancarkan unit cegah jenayah air. Oh, jenayah air. Betul. Oh, takut. Dan unit ini baru dilancarkan tak silap saya 2 minggu lepas. Dan kita akan bekerjasama dengan agensi-agensi tersebut, dan di peringkat rakyatnya kita akan bekerjasama dengan NGO-NGO agar rakyat boleh memberikan laporan-laporan mengenai pencemaran air sungai contohnya. Pencemaran air sungai. Ya. Kalau kecurian air semua boleh mengadu kepada unit jenayah air ni. Boleh juga. Boleh juga. Jadi taliannya apa, websitenya apa, kat mana tu kita boleh nak rujuk? Boleh dirujuk ke aduan @span.gov.my. Aduan @span Ya, betul. .gov.my. .my. Baik. Website dan sebagainya? span. .gov.my. Baik, Facebook dan sebagainya juga boleh rujuk di Facebook dan sebagainya. Boleh juga ikut Facebook YB Menteri juga sebab sangat aktif. Dan saya juga rasa bahawasanya Ketua Setiausaha Kementerian juga sangat aktif dalam memperjuangkan hak penjagaan air. Saya selalu tengok di sosial media mereka sangat aktif memberikan kenyataan dan mewar-warkan bahawasanya paling penting menjaga air ni. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan tentang kepada para penonton semua ni, apakah mungkin pesanan-pesanan daripada YB Menteri, Ketua Setiausaha sendiri dan sebagainya untuk peranan kita semua tentang nak menjaga air? Baiklah.
Kalau kita lihat berdasarkan statistik yang terbaru tahun 2019, tahap penggunaan air rakyat Malaysia secara purata adalah 220 liter sehari. 220 liter sehari. Okey, baik. Dan kalau kita bandingkan dengan negara jiran terdekat kita, Singapura, rakyat mereka hanya menggunakan air hanya 140 liter sehari. Dan ini adalah satu gap yang cukup besar sebenarnya. Untuk setiap individu itu 80 liter. 80 liter bezanya. Jadi kita beranggapan rakyat Malaysia perlu menukar mentality mindset untuk ke arah menjimatkan air, kerana kalau kita lihat bagaimana rakyat di negara lain boleh lakukan, kenapa kita tidak boleh lakukan. Dan pada masa yang sama kita menggesa seluruh rakyat agar bersama-sama dengan kempen kita, kempen menjimatkan air, kempen memelihara sungai dan memulihara sungai. Kita di bawah jawatan kuasa saya, kita mempunyai satu NGO yang dinamakan Forum Air. Forum Air. Forum Air. Dan Forum Air ini bertujuan untuk mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama-sama dalam usaha ke arah kempen, ketiga-tiga kempen tersebut. Jadi kita mahu penglibatan semua rakyat Malaysia, termasuklah NGO-NGO berkaitan alam sekitar, NGO-NGO berkaitan air, semuanya boleh disatukan di bawah Forum Air ini. Setuju. Jadi terus sertai orang luar boleh sertai Forum Air? Boleh. Baik, alhamdulillah. Di bawah Jadi, NGO. Bawa NGO. Sangat jelas. Terima kasih atas kehadiran Tuan mewakili SPN ataupun SPAN. InsyaAllah sama-sama kita ambil tanggungjawab ya. Bak air ni kita cakap selalu letih juga. Penat mulut kadang cerita tentang jagalah air, jangan membazir. Kita pun sama juga, jangan kata orang. Jadi kita war-warkan ataupun kita sarankan seluruh para penonton di TV Hijrah, kita mulakan kita sama kita jaga air dan kita jadilah pengguna air yang sangat berhemat insya-Allah. Jadi Juta terima kasih sekali lagi. SPAN hadirlah lagi kita war-warkan sama-sama ya. Insya-Allah. Datang selalu tu kita kongsi maklumat dengan mereka ya. Baik, kita akan berehat seketika kembali selepas ini dengan pelbagai perkongsian dengan sahabat-sahabat kita, dan kita nak berkongsi dengan anda bahawasanya negara kita pun sudah merdeka selama 63 tahun, dan pernah tak kita terfikir bahawasanya keamanan